Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi selamat bertemu kembali kepada semua pelajar SES Kolej Matrikulasi Kedah terutamanya. Jadi hari ini kita akan meneruskan sesi yang kedua ataupun slot kedua untuk program bijak kimia. Okey, untuk SES sistem 4 semester. Dan insya-Allah ini saya akan bincangkan satu set soalan ala PSPM, right, yang telah disediakan oleh Kolej Matrikulasi Kelantan. Diharapkan semua pelajar telah mencuba cuba buat set soalan ini dan boleh rujuk dan semaklah jawapan yang telah dibuat. So sebelum saya memulakan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Faizal bin Kudri. Jadi untuk kelas saya dia tahulah, untuk bagi ini untuk kelas yang saya tidak mengajar. So saya adalah pensyarah kimia Kolej Matrikulasi Kedah untuk sistem 4 semester. Memandangkan sekarang kita berada pada norma baru, jadi PDP juga kita terpaksa laksanakan dalam keadaan norma baru, dan telah ditakdirkan kita kamu juga berada dalam situasi sekarang. Jadi tak nak kita kena hadapilah dengan tenang, dengan hati yang terbuka, dengan minda yang terbuka, berlapang dada. So kita mengharapkan situasi ini akan cepat berakhir dan kita akan kembali kepada PDP secara normal ataupun secara face to face untuk semester yang akan datang lah. Right? Cumanya tidak ada jaminan bila perkara ini akan berakhir. So diharapkan semuanya akan terus sabar. So PDP secara maya ni ataupun atas talian ni dia agak mencabar. Right? Dia agak mencabar. Dengan persekitaran, dengan kita punya equipment, kan. Tapi tak nak kita kena terimalah, kena terima, dan kita berharap PSPM 1 ini akan dapat kita laksanakan secara bersemuka di Kolej Matrikulasi Kedah. Baik. Untuk slot pertama, sebelum ini Puan Faizah dan juga Puan Zakiah dah brief sedikit berkaitan dengan pemarkahan, and then allocated mark untuk setiap soalan, and then tajuk apa yang akan ditanya dalam PSPM, apa yang tidak akan ditanya dalam PSPM. Jadi saya tidak akan bincang lah secara detail yang tu, right. Cumanya mungkin untuk runungan sekali lagi, right. Jadi untuk semester yang pertama kita ada 9 topik. Topik yang tidak akan dinilai ataupun ditanya dalam PSPM adalah topik 7, iaitu chemical bonding. Sebab seperti yang kamu semua sedia maklum, so kita telah adakan assignment untuk topik 7 ini, jadi tidak akan ditanya dalam PSPM. Dan juga maksudnya kita ada 8 soalan lah. Maksudnya satu soalan satu bab, dan setiap bab mempunyai markah yang diperuntukkan berbeza-beza lah, right. So dia bergantung kepada student learning time tu, SLT. So kalau banyaklah markah yang allocate, kalau sikit-sikit lah, right. So yang itu saya tak nak discuss secara panjang lebar. Yang itu telah dibincangkan oleh Puan Faizah dan juga Puan Zakiah pada slot yang pertama hari itu. Jadi saya akan terus kepada model PSPM DK014 sesi 2020-2021.
So yang telah disediakan oleh Kolej Matrikulasi Kelantan. Okey. So kita berkongsi lah, berkongsi soalan, berkongsi maklumat. Okey, semua kolej matrikulasi di seluruh Malaysia, so dia ada jaringan ataupun network yang sangat baik. Jadi mostly ataupun normally kita akan sentiasa bertukar-tukar pendapat, bertukar-tukar maklumat, bertukar-tukar soalan. Okey. Jadi di situ kita akan ada banyak variasi dan juga pilihan untuk kita berkongsi bersama para pelajar. Alright, so kita terus kepada, tanpa membuang masa, kita terus kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Right, boleh rujuk kepada soalan yang ada pada kamu. Okey, soalan pertama, kalau ikutkan markah yang allocate adalah 5 markah. Yang peruntukkan adalah 5 markah untuk soalan pertama ataupun bab pertama. Okey, kalau tengok daripada sini, define the following terms. Saya akan cuba bincang macam mana pemberian markah. Kadang-kadang kita boleh jawab soalan, okey, tetapi soalan yang kita jawab dia tidak salah, cuma dia tidak memenuhi kehendak soalan. Memenuhi kehendak soalan. Kadang orang tanya kan, nama kamu siapa? Kita bagi nombor telefon. Nombor telefon dan nombor telefon kita, tapi maksudnya kita tak menjawab soalan. Walaupun jawapan itu betul, tapi tidak menjawab soalan. Jadi bila tidak menjawab soalan, maka tidak ada markah lah dalam peperiksaan. Okay, mana-mana peringkat pun sama sahaja. Okay, jadi kena teknik menjawab soalan tu kena betul. Right, so first, soalan pertama, define the following terms. Okay, ada 2 terms yang diberi, satu pure substance, satu lagi mixture. Okay, soalan 1B, classify the following substance as pure substance, homogeneous mixture or heterogeneous mixture. Sama juga ada 2, satu magnesium chloride. Okay, yang kedua adalah sea water. Yang ketiga adalah konkrit. So kalau ikutkan daripada sini, sebab tu bila kita nak menjawab soalan, first kamu kena lihat markah. Okay, dan kalau kamu tengok kat sini, dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi memang memadai lah, setiap satu jawapan dia diperuntukkan untuk 1 markah. Jadi maksud dia, ada 5 markah, kena ada 5 jawapan. Jadi kalau kurang jawapan, maka kuranglah markah. Okey, kurang jawapan maka kurang markah. Jadi kena tengok markah yang allocate, yang diperuntukkan. Baik, so kita tengok dia punya pemarkahan ataupun jawapan. Okey, untuk soalan 1A1, so pure substance adalah matter that has distinct properties and a composition that does not vary from sample to sample. Okey, yang itu direct lah jawapan dia, 1 markah. Begitu juga dengan nombor 1A2, mixture, campuran. Okay, combination of 2 or more substance. Okay, kombinasi 2 atau lebih bahan, in which the substance retain their identity, di mana bahan tersebut mengekalkan identitinya ataupun sifat kimia dia. Maksudnya tidak ada tindak balas berlaku. Okay, so itu adalah mixture. Sama juga, so itu direct, straight jawapan, 1 markah. Okay, nombor 1B, classify the following substance as pure substance, homogeneous ataupun heterogeneous. Jadi kita tengok yang pertama, 1B1, magnesium chloride. Kalau kita tuliskan dia punya formula, MgCl2. Okay, MgCl2. Jadi di sini ada kalanya pelajar confused, sebab mungkin ada pelajar menjawab dia adalah mixture. Okay, sebenarnya dia adalah satu bahan, satu compound, satu sebatian. Okey, kalau ditanya ada berapa elemen, so elemen ada 2 lah, elemen magnesium dan juga elemen klorin. Tapi kalau ditanya adakah dia sebatian ataupun campuran, so dia bukan campuran. Okey, sebab dia membentuk satu sebatian. Sebatian. Okey, sebatian apa? Sebatian ionik lah. Kalau kita nak kelaskan lebih detail, dia adalah sebatian ionik sebab magnesium ni adalah logam, klorin ni bukan logam. Tapi kalau soalannya hanya perlu untuk kita state dia adalah substance
ataupun homogen mixture, maka jawapannya adalah substance ataupun pure substance. Okey, satu markah. Yang kedua, sea water, air laut. So semua orang bisa tengok air laut. Kalau kamu tengok air laut, kita mandi di pantai, kamu tengok air laut, of course lah air laut tu cuma ada satu color sahaja. Okey, tetapi apa dia punya ingredient ataupun apa dia punya kandungan dalam air laut tersebut. Okey, so dia beza kalau dia kata pure water. Okey, kalau disebut pure water, so air tulen. Bila air tulen, so dia tidak ada bahan lain, dia cuma ada H2O sahaja. Jadi di situ kita boleh classify as sebatian lah, compound. Tapi bila sebut sea water di dalam air laut tu dia ada banyak mineral, ada H2O, ada garam dan sebagainya. Okey, yang menyebabkan air itu masin. Jadi dia yang pasti dia bukan sebatian, bukan compound. So dia adalah mixture. Cuma sekarang ni mixture tu ada dua. So dia homogeneous atau heterogeneous. Jadi kita lihat balik, kalau dia heterogeneous, maksud dia kita boleh nampak perbezaan bahan-bahan tersebut yang ada dekat dalam air laut. Okey, so dia kita boleh lihat garam, kita boleh lihat mineral, kita boleh lihat H2O. Tapi kita tak nampak perbezaan tersebut. Kita tak boleh nak bezakan. Kita rasa benda tu masin, tapi kita tak boleh nak bezakan mana satu air, mana satu garam dekat situ. Oleh sebab itu, dia termasuk di dalam homogeneous mixture. Okey, homogeneous mixture. Baik, yang ketiga, konkret. Konkret ini kalau kita tengok dalam pembinaan, okey, dalam infrastruktur tu, dalam pembinaan, so semuanya memerlukan konkret. Jadi dalam konkret, kalau kita tengok dinding, memanglah kita cuma nampak satu satu layer, lapisan sahaja kan. Tapi sebenarnya kalau kita pecah-pecahkan konkret tu, so di dalam tu dia ada batu, ada simen, ada pasir, ada besi, ada sebagainya. Jadi so dia adalah juga campuran, tetapi dalam kategori heterogeneous mixture. Okey, selesai soalan yang pertama. Dapat 5 markah. Bukan susah dapat 5 markah. Right? Kita dalam unit kimia, kita sentiasa cuba membantu pelajar untuk nak mendapat keputusan yang baik dan cemerlang. Okey, jadi banyak perkara yang kita buat, program dan sebagainya. Okey, contoh dia di antaranya ini program bijak kimia. Cumanya dalam norma barulah. Sebelum ni bila kita buat program bijak kimia, kita akan buat di dewan kuliah, okey, ataupun secara face to face. Tapi sekarang ni semuanya secara atas talian, secara online. Walaupun kita ada 10 bijak kimia, tak pun 20 ke, bijak kimia ke, cerdik kimia ke, apa lah yang berkaitan dengan kimia. Tapi kalau tidak ada preparation daripada kamu, daripada pelajar tu sendiri, mainlah berapa bijak kimia sekalipun, dia tak jadi bijak jugalah. Dia tak jadi bijak, tak tahulah jadi nama lain kan. Bukan bijak kimia lah. Okey. Kalau lah bijak kimia ni cuma ada 1, 2, ataupun mungkin bijak kimia tak ada, tapi kalau ada usaha daripada pelajar itu sendiri, jadi tidak masalah pun untuk nak cemerlang dalam kita dalam peperiksaan. Baik. Okey, pergi kepada soalan yang kedua. Define. Okey, soalan nombor 2, kalau ikutkan bab kedua lah. Okey, bab kedua kalau kita tengok tadi, so markah yang diperuntukkan adalah 11, lebih kurang 11 lah. Okey. So daripada GPU tu markah dia ada perpuluhan, jadi dia akan round off, dia akan mudahkan tengok pada yang dekat. Okey, kalau ikutkan dia ada 11 markah. So kita tengok yang pertama, nombor 2A. Okey, define the following terms. Okey, proton number, nuclear number, relative atomic mass dan juga relative molecular mass. Define maksud dia definasi lah. So define, jadi kita tengok definasi setiap satu. So proton number itu adalah the number of proton in the nucleus of an atom. So satu markah. And then yang kedua, nuclear number, total number of proton and neutron in the nucleus of an atom, satu markah juga.
Yang ketiga, relative atomic mass. Okay, mass of an atom in comparison to 1/12 of mass of carbon-12. Satu markah juga. Okay. Kalau kita lihat relative atomic mass, dia sebenarnya merujuk kepada formula. Okay. Okay, mass of an atom compare to mass, 1/12 mass of carbon-12. Okay, 1/12 mass of carbon-12. So dia adalah merujuk kepada formula. Tapi bila dia minta definisi, jangan bagi formula. Sebelum minta definisi, maka kita kena keluarkan dalam bentuk ayat. Okay, relative atomic mass is mass of an atom, ataupun divide boleh juga, divide 1/12. Okay, mass of carbon-12, ataupun compare mass of an atom compare to 1/12 mass of carbon-12. Okay, so selesai. Alright. And then kalau kita nak strongkan lagi, letaklah formula, pun yang itu dibenarkan, tak ada masalah, boleh. Okay, begitu juga relative molecular mass. So dia juga merujuk kepada formula. Okay, mass of molecule lah. Mass of one molecule compare to 1/12 mass of carbon-12. Okay, mass of one molecule compare to 1/12 mass of carbon-12. Okay, semuanya adalah satu markah, satu markah. Baik, soalan nombor 2B. Write the isotopic notation for the following atom or ion. Okay, so ada 3 soalan. Right, so ada 3 soalan. Jadi berkemungkinan 3 markah lah. 3 isotop, so 3 markah. Okay, write the isotopic notation. Alright, so ion. So dia beritahu dah. Okay, ini adalah ion. Okay, atom, ion. So the X ion, proton dia adalah 13, neutron dia adalah 14, elektron dia adalah 10. Jadi kalau ikutkan simbol untuk nombor 1, okay, so simbol dia adalah X. So proton dia adalah 13. Jadi kita tulis 13 ke bawah, right? And then di atas ni adalah atomic mass. So di atas atomic mass, proton campur dengan neutron. So 14 campur dengan 13. So dia akan jadi 27. Kat situ 27. Dan kalau kita lihat elektron dia 10, proton dia 13, maksud dia dah kehilangan 3 elektron di situ. So akan ada charge di sini, charge dia adalah positif 3. Okey, so ini satu markah di situ. Nombor 2. Nombor 2 kalau kita lihat, okey, simbol dia adalah Y. Okey, proton dia adalah 18. Right? Neutron dia adalah 22. Jadi dia punya jisim ataupun berat dia so adalah 18 campur dengan 22, so jumlah dia adalah 40. Okey, so elektron dengan bilangan proton sama, jadi dia tidak ada charge di situ. Dan yang ketiga, okey, yang ketiga, so simbol dia adalah Z, proton dia adalah 35. And then atomic mass kita campurkan neutron. Jangan salah campur pula. Jangan campur dengan elektron pula. Proton campur dengan neutron. 45 campur 35. Jawapan dia adalah 80. Dan adakah dia ada charge? Kalau disebut sini ion kan. So 36 elektron. Proton dia 35. Maksud dia ada extra 1 elektron. Maksud dia receive 1 elektron. So charge dia adalah negatif 1. Jadi setiap satu diperuntukkan 1 markah. 1 markah. Jadi maksud dia tidak boleh silap lah. Maksud dia contoh kalau kita kehilangan 1, contoh kat sini, jadi terus tak ada markah lah. Okay, sebab dia adalah ion, jadi kena letak simbol yang betul. Alright, kena letak simbol yang betul.
Okey. So, 3 markah kat situ. Saya nak padam tau. Oh, sorry. Lama tak pakai dah, jadi apa-apa nak ingat lah. Alright, so itu pemarkahan dia lah. So, setiap satu ada satu markah. Baik, soalan yang ke 3 ataupun 2C. Okay, 2C. Okay, give name for the following compound. Okay, so ada 4 soalan dekat situ. Right, markah 11 ni sebenarnya adalah keseluruhan daripada soalan yang kedua. Okay, so tadi dah ada 7 markah. So, campur lagi 4 markah. So, jumlah dia adalah 11 lah. Right, so yang pertama MgNO3. Okay, yang ni cara kita nak menjawab. Okay, cuba kita pecahkan dia. Okay, cuba kita pecahkan kepada ion. Jadi, kalau kita divide ataupun separate dia kepada ion, kita akan dapat Mg2+ dan juga NO3- lah. Okey, Mg2+, mana maksud dia 2 ni adalah kepunyaan magnesium. Jadi 1 kepunyaan NO. Right? So, nama dia, okey, so ingat balik cation nama sama juga dengan nama untuk elemen saya. Okey, kalau Mg2+, contohnya kalau Mg, nama dia adalah magnesium. Jadi bila Mg2+, so dia akan jadi magnesium ion. Magnesium ion lah. Okey, NO3 nama dia adalah nitrate. Nitrate ion. Okey, nitrate ion. Ingat, apabila dia combine dengan oksigen, so normally hujung dia akan ada ATE. Okey, kecuali ada sesetengah yang mempunyai lebih daripada satu ion. Contoh dia NO3- dan juga NO2-. Okey, yang tu hujung dia akan berbeza sedikit lah. Jadi, apabila dia membentuk sebatian, maka kita buanglah ion ni. So, nama dia adalah magnesium nitrate. Magnesium nitrate. Okey, yang pertama jawapan dia adalah magnesium nitrate. Jawapan yang pertama magnesium nitrate. Baik, yang kedua NH4. Okey, kat situ. So, kalau kita pecahkan kepada ion, dia akan jadi NH4+ dan juga Cl-. Jadi, NH4 ni nama dia adalah amonium. Kalau NH3, amonia. Jadi, kalau NH4+, maksud dia telah menerima H+, dia akan membentuk amonium. Cl-. Okey, untuk N ion, hujung dia kita akan ganti dengan IDE, chloride ion. Jadi apabila dia membentuk sebatian, nama dia adalah ammonium chloride. Ion kita buang lah. Ammonium chloride. Okey. Next, yang ketiga. Okey, yang ketiga, kalau tengok kat sini, Cr2SO4. Okey, kalau kita pecahkan kat situ, so dia akan dapat Cr2. Okey, 3 ni adalah kromium punya, 3 positif. SO4, okey, 2 ni adalah sulfate punya, 2-. Right? Jadi, seingat balik, kromium dia ada lebih daripada satu oxidation number. Dia ada Cr2, dia ada Cr3. Jadi, nama dia akan ada Roman dekat tengah-tengah. Chromium 3. Okey, ion. Okey, tidak semua. Biasanya yang
berada di kumpulan peralihan lah, transition element, yang mempunyai lebih daripada satu oxidation number. SO4 sama lah juga, ini adalah sulfate, sulfate ion. Jadi nama dia kita akan beri chromium 3 sulfate. Chromium bracket 3 sulfate. Sulfate. Okay. And then yang terakhir CuBr. Kita buat sini lah. Okay, CuBr2. Sama juga bila kita pecahkan, kita akan dapat Cu2+, sebab dua ni adalah copper punya. Betul lagi Br minus. So sama juga seperti chromium, copper juga ada dua oxidation number. Dia ada copper 1, ada copper 2. Jadi nama dia kena letak Roman. Kalau 2 letak 2 lah, copper 2 ion. Dan juga bromide ion. So nama dia adalah copper 2 bromide. Copper 2 bromide. Okay. Setiap satu nama ada satu markah yang allocate. Right. So kita tengok jawapan. Okay, yang lebih proper. Okay. Magnesium nitrate, ammonium chloride, chromium 2,3 sulfate, dan juga copper 2 bromide. Okay. So keseluruhan ada 11 markah. Right. Tadi 5 markah, ni 11 markah. So dah dapat 16 markah. So sangat mudah nak dapat markah. Okay, baik. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, kalau ikutkan markah yang diperuntukkan adalah 11 markah juga. Okay. So a hydrate of copper 2 sulfate has the formula CuSO4 X H2O. 2.545 gram of hydrate is heated and the mass of a residue, okay, is found to be 1.625 gram. Okay. Residue ni maksud dia macam baki lah. Baki. Okay. Baki. Right. So determine the value of X in the formula of the compound. So kalau ikutkan cara ini, kita kena membuat formula ataupun empirical cara empirical formula. Right, empirical formula. Sebab kalau ikutkan daripada soalan yang diberi, dia kata hydrated copper to sulfate. Hydrated maksud dia hydrate ni campur dengan air lah. So copper sulfate, copper to sulfate. So ini adalah compound yang asal. Bila dia kata hydrated, dia campur dengan air, maka dia akan jadi hydrated copper to sulfate. Okay, so 2.545 ini adalah jisim keseluruhan copper to sulfate hydrated. Bila dia kata dipanaskan, okay, jisim baki didapati adalah 1.625. Okay, bila dipanaskan. Okay, katalah kita ada satu bekas. So kat sini ada copper sulfate hydrated. Bila dipanaskan, so kita tahulah bila kita panaskan kat sini, okay, bila kita panaskan, so dia akan boil, mendidih. Bila mendidih, jadi bila mendidih dia akan vaporize. So apa yang akan vaporize? Of course yang vaporize ni adalah air. Maksudnya air akan keluar. So selang beberapa masa, bila dah habis pemanasan, so tinggallah baki dia, yang ni panggil residue tu. Residue.
Okey. Residu tu apa? So sebab bila kita panaskan, of course air ni dia akan remove keluar. Jadi baki yang tinggal itu adalah copper sulfate. Okey. Jadi maksud dia ini adalah mesh untuk copper to sulfate. Air dah keluar habis. Right. Jadi macam mana kita nak cari berat air? Jadi kita nak cari berat air. Ini adalah berat total, mass total, tolak dengan berat copper sulfate. Kita dapatlah berat air. Right. So, bila dia dapat berat air, maka kita boleh guna kaedah untuk mencari empirical formula. Dan kita boleh dapatkan nilai X tadi. Okey. So, kita tengok kepada jawapan. Okay, so first kita kena identify mass water. Seperti kita tadi, total mass, ni total mass tolak dengan mass untuk copper to sulfate. So, mass untuk air kita dapat 0.92 gram. So, dekat situ ada satu markah. And then, mass untuk copper sulfate pun ada juga markah. Okay. Ikutkan markah tak ada tu sebab dia dah bagi kat situ kan. Tapi tak apalah. Okay. So dia pemurah sikit. Markah ni dia murah sikit. Dia ditulis markah. And then daripada situ kita boleh guna kaedah untuk mencari empirical formula. Sebab kita nak cari ratio untuk air sini berapa kan. So sama juga kita akan buat table, buat jadual. Jadi compound yang kita ada adalah copper sulfate dan juga H2O. Okay, mass dia adalah seperti berikut. Yang ni tak ada markah dah ni sebab dah ada markah kat atas. Then next, seterusnya kita akan cari mole. Okay. So ingat balik number of mole. Macam mana nak cari? Mass divide molar mass. Jadi mole untuk copper to sulfate adalah 0.0102. Dan mole untuk H2O adalah 0.0511. Okey. So biasanya, kebiasaannya setiap satu mol ni dia ada satu markah. Kebiasaannya begitulah. Okey. Right. So kebiasaannya begitu. Sebab itu adalah benda yang kita kena cari. Right. So normally begitu. Tapi dah dia lekit satu markah kat situ, tak apalah. Okey. Okay, and then so jadi bila kita dah dapat number of mole, macam mana kita nak cari ratio dia? So ingat balik macam mana kita nak cari ratio. Kita kena divide dengan yang smaller number of mole. Maksud dia ini kena bahagi 0.0102. Ini kena bahagi 0.0102. Jadi kita akan dapat rasionya adalah 1 dan 5. Okay, so maksud dia untuk copper to sulfate ratio dia 1. Jadi untuk air adalah 5. That means value of X dia adalah 5. Okay. Right. Okay. Habis kat situ. Soalan nombor 3A. Okay. Soalan nombor 3A. Habis soalan 3A. Maksud dia ada berapa markah tu? 2, 4. Ada 5 markah. Okey, nombor 3B. Kita pergi tengok kepada soalan 3B. Calculate the mass of sodium carbonate. Mass of sodium carbonate required to prepare 250 ml of 0.5 molar solution. Okay, calculate mass of sodium carbonate required to prepare 250 ml of 0.5 molar solution. Okay, so jadi ini adalah merujuk kepada molarity. Okay, merujuk kepada molarity. So tengok apa soalan yang dia nak. So kalau kita tengok kat sini dia nak jisim. Bila kita nak cari mass, okay, so ingat balik
kita perlu dapatkan mol darab dengan molar mass lah, ataupun molar mass sodium carbonate. Okey, molar mass sodium carbonate of course kita boleh dapatkan. Macam mana nak cari? Boleh rujuk daripada kertas soalan. So di hadapan akan ada table, jadual untuk atomic mass. Jadi kita boleh dapatkan molar mass. Persoalan dia macam mana kita nak cari number of mole sodium carbonate. Okey, apa maklumat yang kita ada? Kat sini dia ada volume, kat sini dia ada molarity. So apa kaitan bilangan mol, volume dan molarity? So kita ada satu lagi formula, molarity sama juga mole of solute divide volume of solution. Okey, mole of solute divide volume of solution. Jadi maksud dia mole ini kita boleh dapatkan untuk cari mole sodium carbonate kita boleh dapatkan daripada formula molarity. Okey, cuma kena ingat volume yang diberi adalah dalam mililiter. So kena convert, tukar dalam liter. Okey, ataupun kalau dah biasa gunakan, kita ada satu formula nak cari bilangan mol yang ada kaitan dengan molarity dan juga volume. Ingat balik MV over 1000. Okey, so sebenarnya dia adalah formula yang sama, cuma dalam formula molarity kita dah tukar siap-siap dalam liter. Okey, so kali ini boleh terus masukkan saja. Ini volume, nak terbalik lah. Volume dia belah sini, okey, molarity belah sini. Right, so boleh dapat number of mole, so of course kita boleh dapat dia punya mass. Okey, so kita lihat jawapan kat situ. Right, so first kamu tuliskan formula. Okey, formula ini adalah formula molarity and of mole of solute per volume of solution. Right, so dapat markah kat situ, satu markah. Tulis penuh kat situ. Okey, right, so penting apabila kita nak menjawab, kalau ada melibatkan soalan yang melibatkan formula, so tulis formula dia. Okey, sebab bila calculation kita mungkin ada masalah dalam insert value, so tidaknya kita tidak akan kehilangan markah keseluruhan lah. Masih ada lagi markah formula. Okey, lepas tu yang kedua kita insert data. Insert data pun ada markah kat situ. And then kita dapat dia punya number of mole untuk sodium carbonate. And then finally kita boleh dapat dia punya mass. Mass dia adalah 13.25 gram. Okey, so dia ada 4 markah di situ. Baik, soalan nombor 3C. A solution is made by dissolving 100 gram of sugar into 150 gram of water. Calculate the percentage by mass of sugar. Okay, percentage by mass. So ingat balik percentage by mass. Okay, W over W. Percentage by mass, jadi mass of solute divide mass of solution darab 100. Okey, so dalam kes ni mana solute? Solute dia adalah sugar lah. H2O ni apa? Adakah dia solution? Bukan, dia adalah solvent. Okey, jadi kalau nak cari solution, so kita kena tambah kedua-dua, solute plus solvent, baru dapat solution. So soalan ni secara direct saja, boleh terus insertkan mass untuk solute 100, mass untuk solution 100 campur 250 darab 100 kat situ kan. Jadi kita akan dapat jawapan dia 28.57, 28.57%. Okey, so ini bukan 11 markah dah. Markah 11 markah ni adalah untuk ketiga-tiga soalan tadi. Okey, untuk ketiga A, B, C. Okey, so yang sini adalah cuma 2 markah sahaja yang kita peruntukkan. Okey, markah pertama adalah markah formula.
ataupun pengisian. Ini insert value ataupun formula. Dan markah yang kedua adalah markah final answer lah. Okey, final answer. Alright. Baik, itu adalah soalan yang ketiga. Okey. So, itu adalah soalan yang ketiga. Right. Habis soalan yang ketiga, 11 markah juga. Okey. Kita pindah kepada soalan yang keempat. Okey. Soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat, kalau ikutkan markah yang allocate ataupun yang diperuntukkan adalah 15 markah. Okey, ini adalah soalan yang paling banyak markah lah. Okey, yang diperuntukkan. So 15 markah. Calculate the mass of lead to iodide formed when 15.0 gram of potassium iodide react with 25 gram of lead to nitrate. Okay, mass of lead to iodide. Bila tindak balas potassium iodide dengan lead to nitrate. Okay, soalan ni dia mungkin agak tough sikit, cabar sikit lah soalan ni. Okay, sebab dia tidak ada persamaan. Jadi daripada persamaan tu dia akan mempengaruhi kita punya jawapan yang seterusnya lah. Apabila kita salah tulis formula ataupun persamaan dan kita salah balance kan, so dia akan bagi efek untuk untuk jawapan seterusnya. Baik, so kalau kita lihat kat sini, so tindak balas di antara potassium iodide. So maksud dia kamu kena tulis formula. Potassium iodide tindak balas dengan lead to nitrate. Okey. Apa hasilnya? Hasil dia adalah lead iodide dan juga kita tukar je lah, terbalikkan je ni. Okey. PBI dan juga KNO3, itu sahaja. Okey. Okey, tambahlah no. Tambah dengan potassium nitrate. Okey. So yang ni agak kritikal sikit. Jadi kamu kena tahu macam mana nak tulis formula. So untuk nak mengelakkan kita salah tulis formula compound tu, kalau boleh kamu kena pecahkan dulu kepada ion. Okey. So K plus dan juga Allah, bateri nak habis lah. I minus. Plus ini sama juga. Dia jadi PB2 plus dan juga NO3 minus. Okey. So untuk kita nak mengelakkan kita punya compound tu tersalah. Baik. So kat situ normally bila kita buat persamaan dia ada satu markah dah. Okey. Bila kita buat persamaan dia ada satu markah. And then bila kita seimbangkan, okey, seimbangkan ada satu lagi markah. Kebiasaannya begitulah. Alright, jadi kalau ikut kat sini, so nitrate ada 2, jadi kena letak 2 kat situ. So letak 2 kat sini. Okey. Cukup tak? Okey, selesai. Habis. So siap. So biasanya akan dapat 2 markah. Biasanya begitu. Okey. Tulis persamaan 1 markah, seimbangkan 1 markah. Baik. Soalan, kita kembali kepada soalan. Soalannya adalah kita diminta untuk mengira jisim lead to iodide. Lead to iodide mana? Okey, ni. So soalannya adalah kita nak cari. Jadi bila kita nak cari lead to iodide ni adalah produk. So bila kita nak cari jisim produk, of course dia akan melibatkan reaktan. Dan dalam kes ni kita ada 2 reaktan. Satu reaktan adalah 15 gram potassium iodide, ni 15 gram. Satu lagi adalah lead to nitrate, 25 gram. Walaupun soalan ni tidak diminta untuk kita nak cari limiting reactant dan sebagainya,
sebabkan dia melibatkan dua reaktan yang mempunyai dua jisim yang berbeza. Nak tak nak memang kita kena cari dahulu limiting reaktan. So ingat balik. Okey. Sebab limiting reaktan ni lah yang akan menentukan berapa banyak hasil, okey, untuk satu-satu tindak balas tersebut. Right? Walaupun tak minta cari limiting reaktan, tapi kita kena cari juga limiting reaktan. Sebab untuk kita nak dapatkan mass lead to iodide, nak dapatkan mass, of course lah kita kena dapatkan dulu dia punya mol. Nak dapatkan mol daripada mana? Dah tentulah kita kena dapatkan mol dia daripada limiting reaktan. Okey. Kena dapatkan daripada limiting reaktan. Jadi mana satu limiting reaktan? Adakah potassium iodide ataupun lead to nitrate? So tidak ada. Jadi kena cari. Kita jangan terus buat kesimpulan. Kalau tengok kat sini kan, ni 15, ini 25. Jadi ini limiting reaktan. So itu adalah konsep yang tak betul lah, salah. Okey. Sebab dalam kimia, sebatian kimia, dia mempunyai jisim atom yang berbeza-beza. Jadi kita tak boleh terus tengok daripada jisim yang sikit tu adalah limiting reaktan. Boleh jadi dia adalah limiting reaktan, tapi kaedah itu adalah kaedah yang tidak betul. Okey, kaedah yang salah. Right. So ingat balik macam mana kita nak cari limiting reaktan. So dia ada beberapa step. Okey. First step, cari dia punya mole of reactants. Sebab kita ada dua reaktan kan, cari kedua-dua mol. Okey, sebab diberi dalam bentuk mass, jadi of course lah kita akan gunakan mass over molar mass. Okey, right. Dan yang step yang kedua, apa yang kita kena buat? Kita kena buat mole ratio. Okey, mole ratio, nisbah mol. So di sini ada beberapa ada kaedah yang berbeza-beza. Ada setengah yang compare ataupun buat ratio di antara reaktan dengan produk. Ada yang buat ratio reaktan dengan reaktan. Okey. So yang proper ataupun yang tidak menjadi isu lah. So kita akan compare di antara reaktan dengan reaktan. Sebenarnya kaedah boleh pakai mana-mana. Okay, sebab hasil dia akan apa ni, matlamat dia sebab kita nak cari limiting reaktan sahaja kan. Jadi kalau kita nak compare dengan produk pun tak ada masalah. Cuma di situ ada pertikaian. Biasalah dalam hidup ni dia mesti akan ada perbezaan pendapat. Perbezaan pendapat. Okay. Right. Jadi kita akan buat more ratio. So boleh buat ratio di antara reaktan dengan reaktan, okey, ataupun reaktan dengan produk. Okey, tapi yang lebih untuk selamatlah buat di antara reaktan dan juga reaktan. Okey, reaktan dan juga reaktan. Dan kita akan compare mol yang available dengan mol yang needed. Okey, mol yang available dengan mol yang needed. So lepas tu kamu akan dapatlah limiting reaktan. Okey, dapat limiting reaktan. So kita buat ratio pula di sini. Ratio untuk dapatkan mol lead to iodide, dan seterusnya kita akan dapat dia punya jisim. Baik. So kita tengok kepada okey. So ini daripada pemarkahan. Okey, ini juga ini adalah cadangan pemarkahan, bukan kata kita 100% kita ikut yang ni, bukan. Okey. So ini adalah cadangan pemarkahan. Cadangan pemarkahan. Baik, so kalau ikutkan kat sini nombor 4A dia ada banyak sikit markah dia. Okey, kalau kamu tengok tu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 markah. Banyak tu. So markah yang pertama adalah daripada persamaan. Macam saya beritahu tadi, kebiasaannya ada dua markah kat sini. Satu tulis formula, tulis persamaan. Yang kedua balance.
Markah yang seterusnya adalah mol. Okey, sebab kita tadi nak cari limiting reactant. So kita akan cari mol potassium iodide. Okey, mass over molar mass. So dapat mol. Okey, satu markah. Markah yang seterusnya adalah mol untuk lead to nitrate. Okey, lead to nitrate sama juga mass over molar mass, lead to nitrate. So dapat mol. Markah yang seterusnya. And then markah yang seterusnya adalah daripada mole ratio. Ini yang saya beritahu tadi adalah ratio. Kalau ikut daripada skema ini yang diberi ini, kita buat perbandingan di antara reaktan dan reaktan lah. So ini daripada equation 2 mol, okay, 2 mol potassium iodide react with 1 mol. Okay. Jadi kalaulah mol untuk potassium iodide adalah 0.0904 yang ini, jadi berapa mol untuk lead to nitrate? Jadi maksud dia kena divide 2. So dapat 0.0452. Okay. So number of mole of lead to nitrate provided. Provided ni yang available lah. Available yang mana? Ni yang dibekalkan. Lebih banyak daripada mol yang digunakan ataupun yang diperlukan. Okay. Lebih banyak. So yang dibekalkan 0.0755, yang diperlukan 0.04. Jadi maksud dia, okay, lead to nitrate adalah excess. Okay, adalah excess. Ingat, sebab yang dibekalkan 0.0755, yang diperlukan 0.04 sahaja. Jadi maksud dia ini adalah excess. So with lead to nitrate excess, jadi potassium iodide adalah limiting reactant. Okay, selesai markah, dapat lagi. And then daripada situ, bila dah dapat limiting reactant, barulah kita cari mol untuk lead to iodide. Okay, macam mana cara dia? Kena guna mol limiting reactant untuk dapatkan mol lead to iodide. Jadi kita akan buat sekali lagi, buat ratio. Dekat sini kena buat lagi sekali mol ratio. So 2 mol potassium iodide produce 1 mol lead to iodide. Okay. Jadi kita cari bilangan mol, masukkan bilangan mol, kita dapat bilangan mol untuk lead to iodide. So satu markah kat situ. Dan finally kita boleh dapat dia punya jisim lah, bilangan mol darab dengan molar mass lead to iodide. So dapat jawapan 20.8. Okay, 20.8. Alright. So itu untuk soalan nombor 4A. Okay, seterusnya nombor 4B. Nombor 4B, the following is unbalanced equation for a redox reaction with occurs in acidic solution. So identify the oxidizing agent and the reducing agent. Kalau kita lihat kat sini, dia cuma ada satu persamaan. Jadi maksud dia kita kena pecahkan, sebab ini adalah tindak balas redox. Okay, redox reaction. So maksud dia bila redox, dia mesti akan ada oxidation dan juga reduction. Jadi kita pecahkan kepada oxidation dan juga reduction. So Mn2 plus produce MnO2. Satu lagi MnO plus minus produce MnO2. Okay. So mana satu oxidation, mana satu reduction. Jadi kita kena kira dia punya oxidation number. So kalau ikut yang atas ni, sebelah sini positif 2. Yang sini Mn adalah, okay, berapa kat sini? Cuba kita kira. Okay, yang ni kita tak tahu, kita letak X campur dengan oksigen. Oxidation number dia negatif 2 darab dengan 2 lah. Okay, sama juga dengan total dia adalah 0. Jadi maksud dia X kita akan dapat positif 4. So daripada positif 2 menjadi positif 4, jadi oxidation number dia bertambah. Maksud dia adalah oxidation. Dan of course yang bawah ni adalah reduction. So apa yang dioksidakan? So Mn2 plus oxidize kepada MnO2. Bila dia
dioksidakan, sudah tentu dia akan menjadi reducing agent. Okey. Sama lah juga MnO4 minus reduce to MnO2. So bila dia diturunkan, dia akan menjadi oxidizing agent. Okey? Oxidizing agent. Jadi oxidizing agent adalah MnO4 minus, reducing agent adalah Mn2 plus. Right. Right? Okay. So satu markah. Ingat agent duduk di sebelah kiri. Ni kedua-dua adalah agent. Agent tak duduk sebelah kanan. Kedua-duanya duduk sebelah kiri. Okay. Kalau ditanya mana satu yang mengalami pengoksidaan, sama juga dia akan duduk sebelah kiri. Maksud dia Mn2 plus akan mengalami penurunan. Mn2 plus akan mengalami pengoksidaan. MnO4 minus akan mengalami penurunan. Okey, penurunan. Baik. Balance the chemical equation. Balance the chemical equation. So balancing redox ni, kalau ikut markah ada 3 je. Okay. Half equation balance untuk oxidation, half equation balance untuk reduction, and finally dia punya overall equation. Overall equation. So kita tengok balik macam mana kita nak seimbangkan. Okay. So ini jawapan dia. Boleh tengok, boleh semak. Okay. Cuma cara nak dapatkan. So kita tengok balik. So ingat balik macam mana kita nak nak dapatkan ataupun nak seimbangkan untuk redox. First kita kena pecahkan kepada dua persamaan. Mn2 plus menjadi MnO2. Satu lagi MnO4 minus menjadi MnO2. Okey, so ikut step sahaja seperti biasa yang kamu buat. So seimbangkan elemen selain daripada oksigen dan juga hidrogen. Okey, manganis sebelah kiri satu, sebelah kanan satu, jadi dah seimbang. And then seimbangkan pula untuk oksigen. Oksigen seimbangkan kena tambah dengan H2O at opposite side lah, sebab dia ada sebelah kiri kan. So kita kena tambah sebelah kanan. Oleh sebab oksigen ada 2, jadi kena tambah dengan 2 H2O. Okey. So bila kita tambah H2O, so sudah tentu dia akan wujud hidrogen. Hidrogen kena seimbangkan dengan menambah H+ pada opposite side juga. So berapa banyak H+ kita nak tambah, sebab sebelah kiri ada 4 H, jadi kena tambah 4 H+. So lepas tu kita akan tambah dengan bilangan elektron. So kena semak dia punya charge. So sebelah kiri charge adalah positif 2. Sebelah kanan total charge adalah positif 4. Jadi di mana kita akan tambah elektron? Kita akan tambah elektron pada bahagian yang sedikit. Kita akan tambah elektron pada bahagian yang besar charge dia. Jadi positif 4. So kita akan tambah dengan 2 elektron. So total dia akan dapat positif 2. Selesai. Okey, baru dapat 1 markah kat sini. Okey, yang bawah pula sama juga. Mn 1, sebelah kanan 1. Oksigen sebelah kiri 4, sebelah kanan 2. Jadi kena tambah sebelah kanan dengan H2O ataupun 2H2O lah. And then sebelah kiri, sebelah kanan ada 4H, jadi kena tambah 4H+. Okey, elemen dah seimbang. Kira charge positif 4 tolak dengan 1, positif 3. Sebelah kanan kosong, campur kosong lah. Okey. Jadi macam mana kita nak seimbangkan? So maksud dia sebelah kiri kita akan tambah dengan 3 elektron. Okey. Kena tambah dengan 3 elektron. Jadi total dia barulah akan jadi 0 lah. Ni akan jadi kosong, kosong. Okey. So markah yang kedua. And then yang seterusnya macam biasa kita akan cancelkan elektron. Macam mana nak cancelkan? Maksud dia bilangan elektron yang keluar dengan bilangan elektron yang masuk mestilah sama.
Maksud dia sebelah sini kena darab dengan 2, sebelah sini kena darab dengan 3. Okey. So darab, selesaikan. So kita akan dapat overall equation tadi lah. Right. So markah dia tidak banyak, sedikit sahaja. Okey, baik. Habis di situ soalan yang keempat. Okey, so untuk kita akan berhenti dahulu sampai soalan keempat. Right, nanti kita akan sambung lagi soalan yang kelima hingga ke 8. Okey.